ingatkan satu ketika dulu, zaman Datuk Seri Najib jadi Timbalan Perdana Menteri, saya dah mengingatkan juga. Ramai juga kalangan ketua-ketua pemuda, ketua-ketua bahagian, kata Datuk Seri, masa itulah. Tapi Datuk Seri Najib ni orangnya yang sentiasa terbuka. Bila kita bagi pandangan, dia senyum, dia kata insya-Allah. Dia pun merubah cara kementerian ataupun pejabatnya. Saya kata Datuk Seri, jangan lupa kawan-kawan banyak dah merajuk hati. Dia kata kenapa pula? Susah nak jumpa. Mereka kadang-kadang jumpa bukan apa, tak ada pun, hanya mungkin datang dari Kelantan, datang daripada Kedah, daripada Johor, nak berbesar hati. Apakah salah untuk merayakan keseronokan, kegembiraan melihat sahabat dapat naik jadi Timbalan Perdana Menteri? Itu saja. Dan kepada teman-teman pula, jangan pula sekarang ni sibuk. Sebab saya cakap dengan sahabat saya dari Selayang tadi di telefon, ini bukan masanya bawa sampul surat. Ini perangai dulu membuatkan orang pun marah, orang pun benci melihat gelagat kita. Kalau orang tu dapat jadi menteri, dia kepung menteri tu, bawa sampul surat, minta sokongan sebagainya. Bila disokong, bukan projek itu mereka lakukan. Mereka tidak melaksanakan projek itu secara sendiri. Bagi pada orang lain, ambil orang tengah. Jadi orang tengah, dapatlah 5%. Easy money, easy come. Dah habis duit, minta lagi. Jadi akhirnya pemimpin terjebak dalam keadaan yang selalu dilontarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai KKN, kroni, korupsi dan nepotisme. Ini perlu dihindarkan. Saya nak berpesan pada teman-teman, kalau saya tengok ada mereka, kalau saya lihat mereka hadir ke pejabat Timbalan Perdana Menteri, insya-Allah. Tak maaf kalau saya ada, kalau saya tak ada, tak tahulah. Saya pasti akan menegur, jangan menyusahkan pemimpin. Kadang-kadang kita menyusahkan pemimpin. Kita biarkanlah pemimpin itu melaksanakan tugas supaya dia dapat mengkaji apa polisi yang nak dibuat, apa tindakannya. Dan kena ingat, saya setuju dengan saudara Jayakumar. Ini adalah kerajaan Duli Yang Maulid Pertuan Agong. Dan mereka yang dilantik adalah orang-orang yang dipersetujui, yang diperkenankan oleh istana. Tapi kenapa pula dipertikaikan? Ini satu hal lagi saya. Dalam soal ini saya mengingatkan, khususnya pegawai keliling menteri. Ini negara Malaysia, ada budaya Melayunya, menghormati tetangga, menghormati jiran. Kalau rakyat nak jumpa, jangan dikepung. Berhentilah perangai mengepung menteri, mengepung Timbalan Perdana Menteri, mengepung Perdana Menteri. Tak payah. Negara kita ini aman, damai. Warganya sentiasa mencintai dan menyayangi pemimpin. Mereka menghormati, mereka tahu nak menghormati pemimpin. Jadi tak payahlah. Memang kita tahu SOP pihak berkuasa, pihak polis yang tidak mengizinkan orang rapat sangatlah. Tapi bukanlah seolah-olah, banyak orang kata macam mengada-ngada lah setengah tu. Maklum saja dah ramai. Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin ada 11 orang keliling. Dahlah naik kereta tu, berterit kereta tu. Kalau Perdana Menteri lalu, macam saya katakan, macam ada tongkat Nabi Allah Musa. Ketuk aja terbelah jalan. Begitu juga bila Perdana Menteri lalu saja terbelah jalan. Rakyat melihat dengan sayu hati. Kerana sekarang ni bukan Perdana Menteri saja, menteri-menteri pun ada. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri itu, Menteri ini, semua ada bodyguard. Membingitkan telinga rakyat. Berhentilah buat perangai berdiu. Kalau benar ada bodyguard, kalau melihat kesesakan jalan raya, rasailah. Sebab sekarang ini kerajaan menangani derita rakyat. Kalau rakyat menderita, terjebak dalam kesesakan lalu lintas, anda juga harus merasai dan berfikirlah macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Ini seharusnya berlaku. Bukan anda tidak dapat merasai. Anda duduk sedap, menyandar di belakang. Lepas tu ada depan, ngungang, orang bagi laluan. Saya mengatakan, kalau itu keadaannya, anda minta cepat-cepat naik ambulan. Seolah naik ambulan lah. Itu keadaan. Saya nak berpesan. Kerana awal pagi tadi, saya terganggu tidur saya. Lepas solat subuh, ada teman saya telefon dari Selayang. Saya tak payah sebut nama lah, saudara. Memang kawan karib. Dan beliau juga memang rapat dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia tanya dengan saya, kenapa tak pergi jumpa lagi. Saya kata, untuk apa? For what? Saya bukan orangnya yang bawa sampul surat, minta sign, lepas tu jumpa tokeh, dapat projek itu diluluskan, minta tokeh 10% ke 5%. Oh no, sorry. Minta maaf. Saya tidak akan menjual maruah diri saya, maruah keluarga saya, maruah pemimpin saya. Begitu mudah mereka menggunakan kita untuk mereka menangguk laba. Jadi teman-teman, ini kalangan warga UMNO. Begitu juga saya mengharapkan rakan baru kita daripada Parti Keadilan.
berhentilah buat kerja begini. Enough is enough. Sebab rakyat akan melihat sikap kita dan datangnya asal dari kita. Itu keadaannya. Begitu juga sekarang ni taburan fitnah. Saya melihat hari ni macam mana Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya, hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat tuntutan. Dia menuntut supaya Tan Sri Muhyiddin menarik balik dengan serta-merta video TikTok ucapan dia ketika ceramah Grand Finale di Perikatan Nasional di Padang Serai. Bila dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil wang sampai 15 juta daripada kerajaan Negeri Selangor. Jawablah. Sebab itu saya katakan. Sebab nampak gayanya Tuan SN Nair and partner sibuk balik untuk mengambil tindakan undang-undang seandainya Tan Sri Muhyiddin tidak melakukan memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini keadaan saya. Dan saya haraplah berhentilah. Kalau anda nak jadi pembangkang, jadilah pembangkang yang benar-benar konstruktif. Bukan sekadar membangkang, menabur fitnah dan sebagainya. Sebab anda juga memilih untuk jadi pembangkang. Bukan salah orang. Jangan nak marah. Tiba-tiba sekarang ni, saya melihat sekarang ni saudara, lain tak ada. Sekarang ni dah center untuk maki hamonnya adalah Datuk Zahid Hamidi. Kerana disebabkan Datuk Zahid Hamidi, maka Tan Sri Muhyiddin tidak jadi Perdana Menteri. Dia merasakan seolah-olahnya kalau UMNO menyokong dia, dia tak mengertikan 10 orang itu menyokongnya untuk jadi Perdana Menteri, dialah Perdana Menteri. Saya kata ini berhentilah buat begitu. Sudah-sudah. Masa untuk bekerja. Sekarang ini kita satukan. Anda yang membuat, bukan orang lain. Dulu yang Maklum Tuan Agong dah mengundang dua-dua. Anda bukanlah parti yang dominan yang boleh menubuhkan kerajaan secara persendirian. Mengapa tidak diwujudkan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional? Anda dah tolak. Bila dah tolak, jangan marah. Anda memilih untuk jadi pembangkang. Itu tindakan anda. Tak salah. Jadi bila Datuk Seri Duli Yang Mulia Tuan Agong menyarankan pada Datuk Seri Zahid Hamidi, memanglah pada mulanya beliau memikirkan benda-benda begini, soal isu dan sebagainya, tapi beliau mengambil tindakan yang agak kalau dari segi politiknya membahayakan dirinya. Tentulah dia akan diseranah orang, tapi demi lestari demokrasi, demi menyantuni Duli Yang Mulia Tuan Agong punya saranan, maka beliau bersetuju. Apa ada masalah? Kenapa pula diserang sekarang? Kononnya lah kluster mahkamah. Beliau pasti akan hadir ke mahkamah. Saya pernah bertanya dengan dia. Dia kata kalau apa saja pun jawatan dia pegang pun, dia tetap akan membersihkan dirinya di mahkamah kerana itu adalah naluri kendaknya. Ini masalah sekarang ni, kita mencipta macam-macam naratif. Sebab itu saya katakan, jangan lupa, selepas ini ramai nanti akan jadi kluster mahkamah. Sebab itu akhirnya saya merasakan cara terbaik, tak payah. Sebab sekarang ni saudara, geng-geng broker, saya panggil geng-geng broker ni, mereka sedang menjelajah ke seluruh negara, menggapai supaya bagi mereka melihat cara nak menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim satu saja, tumbangkan Zahid Hamidi, ganti dengan calon mereka. Dan calon mereka ini tentulah akan membawa ahli parlimen ini membawa usul yang tak percaya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka berlakulah seperti langkah Sheraton. Berapa kali nak jadi negara kita ni? Walaupun saya yakin benda tak akan berlaku, tetapi mereka yakin. Bahawa kononnya rakyat Malaysia ni tengok duit saja, cium bau duit ni saja, terburu-buru. Saya yakin benda tak boleh berlaku dah. Sudah-sudah dah. Sekarang ni pun Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah mendapat sokongan sebanyak 147, 148 ahli parlimen. Anda cuma 74 campur 74. Gabungan Perikatan Nasional cuma 74. Yang lain semua dah sokong. Jadi apa masalahnya? Jadilah seorang ataupun pimpinan pembangkang yang konstruktif. Jangan hanya sekadar-kadar nak melihat keruntuhan kerajaan. Itu tak baik. Saya dengar ada kalangan pemimpin bahawa mereka kata bahawa UMNO ini perlu ditumbangkan Zahid Hamidi. The key is mereka mesti menumbangkan Zahid Hamidi, sebab itu mereka mencipta macam-macam cerita. Kluster mahkamah, kaki sakau, perompak, sedangkan apa yang mereka nyatakan tidak betul. Sebenarnya saya kata, tunggulah. Kita tunggu pembicaraan mahkamah nanti, satu demi satu apabila dijelaskan oleh pihak hakim, saya berkeyakinan. Kerana Yayasan Akabudi yang sekarang ni masih lagi menelibungi kehidupan Datuk Seri Zahid Hamidi adalah masalah Yayasan Akabudi.
Yayasan Akal Budi adalah satu yayasan yang dia keluar duit dia sendiri. Tak ada orang lah brother sanggup keluar sampai 120 juta duit sendiri, duit poket sendiri, wujud yayasan untuk buat derma itu dan ini. Tiba-tiba dituduh menggunakan wang yayasan, kononnya wang untuk anak orang miskin, digunakan untuk bayar peribadi. Ini satu tuan yang lain, satu perkara yang berbeza sangat. Saya tak mau cakap lebih sebab ini masih lagi di mahkamah. Kita akan tunggu di mahkamah. Tetapi hari keempat ini, di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menangani derita rakyat, kita sepatutnya berhempas pulas memerah otak dan fikiran membantu beliau. Bukan nak cari jalan untuk meruntuhkan. Sekarang ni suka tak suka, dulu yang mau beliau Tuan Agong dah terima. Dan kalau tak percaya nanti 19 bulan buatlah usul. Saya yakin termongeh-mongeh lah nanti. Untuk apa kita nak menunjuk pada orang luar bahawa kita masih berantakan? Cukup-cukup dah sekarang ni. Jadi saya harap, saya tengok sekarang ni semua saya agak terperanjat apabila mereka merasakan seolah-olah keputusan pilihan raya parlimen di Padang Serai itu seolah-olah gambaran satu Malaysia tak bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu tak betul. Itu tak betul. Warga Padang Serai okey, tak terima Pakatan Harapan. Okey. Tapi tidak boleh merencatkan satu usaha yang sedang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan kerajaannya. Tak apalah, mereka dah memilih pembangkang. Itu biasa dalam demokrasi. Begitu juga apa yang berlaku di Tioman. Sekarang ini bahawa calon daripada UMNO Barisan Nasional menang di Tioman. Ini tidak akan menjadikan bahawa seluruh Pahang itu menyokong. Sepatutnya Yang Amat pada Menteri Besar kena sedar bahawa selama ini merasakan Pahang itu dominan dengan UMNO. Hari ini okey, alhamdulillah 17 pada UMNO, 17 pada pembangkang yang ada sekarang ni. Okey, tak ada masalah. Tapi sedar bahawa ada 17 Dewan Negeri kawasan adun dalam negeri Pahang yang anda pimpin, yang di mana rakyatnya merasakan kurang yakin atas kepimpinan anda. Jadi kerahkan setiap wakil rakyat, ahli esko memberi perhatian sepenuhnya di kawasan tersebut. So menang Padang Serai, esok boleh angkat sumpah. Mana boleh begitu saudara? Ini saya minta maaf lah, satu logika yang tak masuk akal. Jadi, saya haraplah kawan-kawan semua, warga cinta damai, saya bagi tahu tak ada keperluan kita nak menukar kerajaan sebab sekarang ni baru. Takkanlah 4 hari. Belum lagi, memang kita tahu bukan senang untuk melakukan perubahan. Luka yang begitu dalam. Sekarang ni luka di tangan ni belum sembuh lagi, sabarlah. Tiba-tiba nak tengok baik seperti biasa, tak boleh saudara. Paling-paling tidak pun ada parutnya, sekurang-kurangnya. Tapi kalau parut itu ditekan, berdarah balik. Kita tak mahu hidup rakyat penuh dengan keparahan, berdarah hidup rakyat nanti saya. Sepatutnya bantu. Kita fikirkan apa yang terbaik, bagi cadangan. Saya menanti kalau ada teman-teman mengirim kiriman pada saya, ini perlu dibuat, ini perlu dibuat, ini perlu dibuat, yang saya akan lontarkan. Macam tadi bila saya terima telefon daripada kawan saya ni, kenapa you tak pergi jumpa Datuk Zaid? Untuk apa? Sebab saya tidak mempunyai apa-apa idea lagi. Biarlah dia menguruskan. Kenapa tak pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saudara dulu lah menyokong lah. Untuk apa? Saya berpegang pada rezeki datang daripada Allah SWT. Bukan rezeki saya datang daripada Anwar Ibrahim. Bukan rezeki saya ada pada Zahid Hamidi. Bukan rezeki saya ada daripada Fahmi Fadzil. Bukan rezeki saya datang daripada Abang Mat Sabu. Tak ada. Yakin saya Allah SWT kalau dia nak bagi saya kaya, dia bagi kaya. Split of second. Dia nak bagi melingkup, lingkup. Dulu pun pernah kaya-kaya juga saya. Mungkinlah saban petang nanti saya akan bercerita. Jadi kita berpegang pada prinsip rezeki tidak pernah salah alamat. Rezeki itu datang daripada Allah SWT. Tetapi memang kita elok berbaik. Jadi sekarang ni, waktu-waktu sekarang ni, orang semua nak berjumpa, pergilah. Baru, maklum sajalah, pengantin baru, saudara, segala-galanya harum. Jadi janganlah kita merosakkan suasana. Sebab bila saya pergi, katalah seandainya saya bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada pula orang 5-6 orang yang selama ni melibas beliau. Lalu dia kata, oi, tak malu buka ke, babe? Sebab saudara boleh buka balik saya punya live. Malahan saya dituduh saya sebagai penyokong Anwar Ibrahim. Saya bukan menyokong. Saya dah cakap berkali-kali, saya tetap kukuh
memperjuangkan parti saya. Tapi saya tak mahu menambah benda yang tak betul, benda yang direka-reka. Saya tak mahu. Sebab saya tahu macam mana kedudukan cerita dan sebagainya. Cuma waktu-waktu tertentu saya tak boleh menceritakan, kerana ini boleh merosakkan suasana. Biarlah. Begitu juga macam sekarang ni, orang cerita sebenarnya banyak tak betul tentang Datuk Seri Zahid Hamidi. Tak betul, saudara. Percayalah cakap saya. Tunggulah mahkamah. Ini keadaannya. Cuma saya melihat kesan daripada pilihan raya di Padang Serai. Saya dapat kiriman sahabat kita, saudara Abdullah. Dia kata, mengapa pengundi masih percaya pada Perikatan Nasional? Adakah pengundi percaya yang Perikatan Nasional itu bersih? Itu persoalan yang tahu saya. Ataupun pengundi dah tak kisah zaman Perikatan Nasional lockdown. Saya nak jawab macam mana, saudara? Pengundi-pengundi Padang Serai, apakah mereka merasa dan percaya pada Perikatan Nasional bersih? Ini persoalan yang perlu kita jawab. Yang saya pun tak boleh nak jawab. Mungkin kerana pengundi-pengundi di sana tak terasa apabila negara mengalami lockdown yang dilakukan era pemerintahan Tan Sri Muhyiddin. Mungkin mereka lupa kerana kesibukan, keseronokan berpolitik, keseronokan maki hamun, ataupun kerana adanya sesuatu. Saya Saudara Mazlan Ahmad tak payah nak ulas. Saya bukan nak ulas, saya untuk memberi pandangan saya. Sebab Saudara Abdullah mengatakan kepada saya, hantar kiriman, mengapakah pengundi masih percaya pada Perikatan Nasional? Terpulanglah. Mungkin mereka hebat dalam membuat publicity dan sebagainya, melalui media sosial. Adakah pengundi percaya yang Perikatan Nasional itu bersih? Terpulang. Yang boleh menentukan bersih tak bersih adalah penguatkuasa, SPRM, pencegah rasuah atau pihak polis. Biarlah mereka melakukan tindakan nanti. Jangan kita pula campur tangan. Jangan kita orang kata lebih sudu dari kuah. Betul lah kali Saudara Abdullah tanya ke saya, atau pengundi tak kisah zaman Perikatan Nasional yang melakukan lockdown. Pun saya tak boleh nak jawab. Sebab benda itu sudah berlalu lebih 2 tahun yang lalu. Tapi kena ingat, kesan daripada lockdown itu sampai hari ini, rakyat terus menderita. Kesan daripada lockdown itu ekonomi. Saya macam cerita ke anda, kalau anda refer balik waktu saya berada di Langkawi, saya terkejut. Sebab hotel-hotel di Langkawi masih lagi berlarutan yang tutup-tutup. Sedangkan pendapatan ataupun pekerjaan utama di Langkawi adalah sektor pelancongan. Kesannya sampai sekarang hotel tak bermain. Banyak hotel-hotel ditutup. Saya pergi keluar, saya tengok banyak kedai-kedai berderet-deret yang for sale, to rent, orang tutup meniaga. Kesan daripada lockdown. Tapi orang boleh percaya, terpulanglah. Mungkin mereka tak serik. Saudara Abdullah, saya minta maaf, saya tak ada jawapan. Ataupun dia kata kerana sokongan terhadap UMNO itu kurang. Saya rasa itu mungkin juga. Kalau tanya saya apa? Kerana perangai orang UMNO, perangai pemimpin. Kau dipilih, kau jadi calon pun kau maki hamun juga parti. Tak dapat jadi calon pun kau maki hamun parti. Kau lupa bahawa kau dulu hidup senang kaya raya kerana UMNO. Kamu jadi pemimpin UMNO peringkat bahagian. Kamu dipilih jadi wakil rakyat. Kemudian dapat peluang jadi menteri. Bila kamu tidak dipilih lagi, kamu seranah UMNO ni bagai narak. Orang macam ini bagi saya tidak layak untuk UMNO memikirkan. Mudah-mudahan, kalau saya dalam Majlis Tinggi, memang saya berlasah habis. Mudah-mudahan Majlis Tinggi UMNO malam ini bersidang membicarakan persoalan ini. Sebab rumah UMNO perlu dibersihkan sebersih-bersihnya. Kalau tidak nanti rakyat muak, menyampah. Ada bukan ramai pun, 7-8 orang aja. Tapi 7-8 orang ni setara mereka punya wang. Mereka punya banyak wang dan ditabur. Tapi matlamat mereka tak ada lain. Mereka nak berkuasa balik. Mereka nak jadi menteri balik. Mereka nak dilihat konon-konon menjadi pengurusi GLC dan sebagainya. Kerana itu mereka perlu menumbangkan kerajaan yang ada hari ini dan menyokong agar pimpinan mereka pula jadi Perdana Menteri. Cukup-cukuplah, brother. Enough is enough. Kenapa tidak anda menyimpan satu perasaan? Sayangi rakyat. Kasihanilah rakyat yang tidak berdosa. Anda mengaku diri anda sebagai pemimpin, tapi akhirnya anda menjahanamkan negara. Tindakan anda itu kerana untuk memenuhi your own desire ataupun kehendak hati anda, memenuhi apa yang perasaan anda. Aku nak jadi menteri, aku nak jadi itu, aku nak jadi ini. Tak dapat, maka orang kata biarlah putih mata.
Sedangkan kita kata, biar berputih tulang, jangan putih mata. Ini tidak. Bagi mereka, jangan. Asalkan aku tak putih mata, apa nak jadi pun jadilah. Inilah masalah yang dihadapi oleh pemimpin yang terdahulu. Yang membuat rakyat bosan kerana mereka menyerang. Menyerang pemimpin yang tak ada diada-adakan. Tak ramai secara jumlah mereka ada 6 orang. Saya haraplah persoalan ini dibincangkan oleh Majlis Tinggi. Kalau boleh mereka ini disingkirkan. Orang ini tak layak. Dan saya juga mendengar ada kenyataan lagi ni bahawa Tan Sri Anwar Musa pula dia kata dia akan mewujudkan NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan yang telah ditubuhkan olehnya, iaitu Muafakat Nasional. Teruskanlah. Kalau boleh, bawalah dia ni semua bersama-sama dengan anda. Bawalah kata-kata yang adalah UMNO ni bersama-sama dengan anda. Buatlah Muafakat Nasional ke, Muafakat Bangsa ke, buat, tak ada masalah. Cuma jangan dikotori, jangan dicemari halaman UMNO yang selama ini suci murni. Anda semua yang bersikap sebagai kata, sebagai orang tak kenang budi, tak kenang jasa, anda lah yang menjadikan halaman rumah UMNO ini begitu jijik dilihat oleh rakyat. Kita tunggu keputusan mesyuarat Majlis Tinggi malam ini. Mungkin besok saya akan mengulas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.